Duli Yang Maha Mulia Yang Tuan Agong akan mengadakan mesyuarat Majlis Raja-Raja Melayu. Tentulah perbincangan yang paling penting berhubung dengan penubuhan kerajaan yang baru serta pelantikan Perdana Menteri yang baru. Saya melihat murninya jiwa Duli Yang Maha Mulia Tuan Agong menyantuni semua aspek. Sebab itu semalam saya mungkin tersasar perasaan saya apabila saya melihat bagaimana tindakan Yang Berhormat Tan Sri Muhyiddin lepas menghadap Agong, dia buat sidang media mengatakan bahawa dia tak bersetuju untuk membentuk kerajaan campuran sebagaimana yang disarankan oleh Duli Yang Maha Mulia Tuan Agong kerana dia tak mau bekerjasama dengan Pakatan Harapan. Saya merasakan ini tindakan yang tidak begitu cerdik. Sebab apa-apa saja perbincangan dengan Duli Yang Maha Mulia Tuan Agong seharusnya disimpan dalam diri. Hanya kita saja yang tahu sebab beliau berbincang secara empat mata. Ikhlas tulus Duli Yang Maha Mulia Yang Tuan Agong mahu melihat negara ini negara tenteram, rakyat dapat disantuni, kerajaan dapat dibentuk dengan baik secara adanya persefahaman, iaitu jajaran baru, iaitu kerajaan campuran atau kerajaan perpaduan. Tapi kalau kamu tak setuju, tak apalah. Janganlah tunjuk pula seolah kamu lebih hebat, tinggal kamu mesyuarat begitu saja. Tinggal mungkin dia dah jumpa dengan menghadap Agong, kena terus balik begitu saja, meninggalkan surat katanya lah, kabarnya tak bersetuju. Saya rasa kalau tak bersetuju pun baliklah. Tak perlu ada sidang media yang menceritakan persoalan-persoalan begitu. Ini boleh mengakibatkan kita dianggap sebagai derhaka. Zaman dulu-dulu saudara, budaya bangsa kita ini, budaya bangsa Melayu, dia tidak boleh ada rakyat menderhaka. Tadi saya terima kiriman daripada sahabat saya, sastrawan negara. Dia kata bagaimana pandangan orang Melayu ni kalau derhaka dengan raja, jawabnya sopak katanya. Iaitu sastrawan negara Dr. Randes ini Rahman Syahri, dia hantar kiriman pada saya. Saya senyum pun saya balas, saya kata itulah natijahnya waktu dulu-dulu. Malahan kalau kita menderhaka dengan raja, hukuman dulu pancung. Tapi saya tak menganggapkan itu sembah derhaka, tetapi cara tindakan begitu tak molek. Bagi kita yang menyanjung istana, istana adalah segalanya pada kita. Titah raja, macam selalu saya katakan, kerja rakyat digelek, titah raja dijunjung. Dan saudara lihat sendiri, murninya jiwa baginda Yang Tuan Agong menyantuni masalah negara. Jadi mungkin saya rasa sudah pun dapatan siapa yang akan membentuk kerajaan, siapa yang akan dilantik sebagai Perdana Menteri, masih belum baginda umumkan. Selagi baginda tidak memanggil ataupun bertemu dengan brother rulers ataupun raja-raja Melayu. Jadi baginda memanggil satu mesyuarat khas, mesyuarat Majlis Raja-Raja Melayu. Sebab itu yang saya katakan petang tadi pun saya bercakap dalam Malaysia Gazette. Saya katakan bahawa kita ni sistem pemerintahan kita ini raja berperlembagaan. Duli Yang Maha Mulia Agong sifatnya adalah paramount, iaitu equal among equal dalam bahasa Inggerisnya. Jadi baginda harus memberitahu. Mungkinlah kalau saya dapat saya terjemahkan. Raja-raja besok datang bersidang. Tentulah Duli Yang Maha Mulia Tuan Agong akan menyembahkan pada kekanda-kekandanya, ayahanda-ayahanda. Kalau yang lebih usia daripada baginda, baginda akan sembahkan ayahanda, kekanda, adinda dan ini raja-raja yang mulia. Ini dapatan kita selepas pilihan raya, bahawa ini keputusan pilihan raya. Parti politik yang bertanding sekian banyak, tapi parti politik yang mendahului yang lain, Pakatan Harapan dapat 83 kursi. Kemudian Perikatan Nasional 73, UMNO dapat 30 kursi dan seterusnya. Diceritakan secara jelas. Kalau mengikut sekarang ini, memang tak ada kerajaan yang bersikap singular ataupun dominan untuk membentuk kerajaan. Jadi mungkin baginda menyatakan, baginda telah pun menyarankan supaya dibentuk satu kerajaan unity. Mungkin diceritakan apa yang berlaku. Dan kabarnya macam tadi, Yang Berhormat Datuk Seri Zahid Hamidi bersama dengan Timbalan Presiden Datuk Seri Muhammad Hassan juga telah pun menyantuni titah baginda, menceritakan kedudukan dan duduk perkara berhubung dengan UMNO. Jadi dapatan semua disembahkan.
Jadi pada fikiran kita, selalunya bahasa begitulah, nak cakap anak anda pun tak boleh sebab ada yang adinda dan sebagainya. Jadi pada fikiran kita, inilah keadaannya. Kalaulah saya boleh menterjemahkan pertemuan Majlis Raja-Raja Melayu dan bagaimana pandangan ayahanda, kekanda, adinda-adinda semua dalam persoalan ini. Tentulah saya lihat kalau semua dah dapat dalam begitu, Raja-Raja Melayu akan bercakap, kalau begitu keadaannya, apa yang anak anda lakukan, apa yang adinda lakukan, apa yang kekanda lakukan bertepatan dengan budaya kita. Setelah itu keadaannya, maka kita memberikan keizinan lah. Bolehlah ditubuhkan kerajaan yang boleh mentadbir negara ini. Selesai itu, barulah Duli Yang Mulia Tuan Agong akan membuat pengumuman siapa yang akan jadi Perdana Menteri, kerajaan yang bagaimana. Sehingga saat ini tak boleh nak buat pengumuman. Walaupun mungkin sudah ada ketetapan siapa calon Perdana Menteri. Apa yang ada bersebar dalam media sosial ini hanyalah sekadar satu persepsi ataupun cakap-cakap, saudara, bukan benda yang sahih dan ditetapkan oleh Majlis Raja-Raja. Jangan lupa, saudara, negara kita ini diperintah sistem demokrasi raja berperlembagaan. Perlembagaan kita menetapkan bahawa Duli Yang Mulia Tuan Agong akan menamakan seseorang di kalangan ahli Dewan Rakyat yang pada fikiran baginda boleh mendapat kepercayaan di kalangan ahli-ahli Dewan Rakyat yang lain. Jadi setelah dipersembahkan begitu, murnilah caranya. Sebagai saya melihat keadaan begini, kadang-kadang nak menitik air mata lah. Melihat suci, murni, jiwa Duli Yang Mulia Tuan Agong menyantuni masalah. Baginda tidak terus buat. Orang kata hantar SD lah, hantar ini persetujuan, bersumpah, surat akuan dan sebagainya. Baginda tidak, bukan tak melayan. Baginda tidak melihat itu sebagai sesuatu yang mengikat baginda. Sebab itu baginda menyantuni, panggil dulu dua-dua pemimpin yang mendapat undian terbesar. Nombor 1 dengan nombor 2 bincang. Saat itulah baginda menyarankan, ini kalau mengikut kenyataan Tan Sri Muhyiddin dalam sidang medianya, baginda menyarankan agar dibentuk kerajaan campuran demi lestari kepentingan rakyat. Kalau kamu tak terima pun, kalau boleh jangan cerita dengan orang. Balik diam-diam sudahlah. Ini cerita dengan korang seolah nak tunjuk, wah, saya dah bangkang belum begini. Nauzubillah minas zalik. Jangan begitu, saudara. Kita menghormati raja. Kita masih punya raja. Kita bukannya rakyat yang tidak berbudaya, yang tidak berperlembagaan, serta tidak menghormati istana. Ini pandangan saya, saudara. Saya rasalah, kadang-kadang saya kecewa lah. Tapi saya tak mau mengukur, mengatakan durhaka dan sebagainya, saya tak mau. Cuma saya rasa agak terkilan dengan tindakan, macam saya katakan semalam, mengadakan sidang media itu tak sepatutnya. Boleh pagi sidang media mengatakan bahawa telah menghadap Agong, kita tunggulah. Kan lebih baik begitu. Kemudian kabarnya ada pertemuan-pertemuan dan lain. Jadi saya terus terang saya katakan, pembentukan kerajaan pasti akan diadakan usai mesyuarat Raja-Raja Melayu. Jadi saudara tunggulah. Jangan kita membuat andaian yang bukan-bukan. Jangan tuduh begitu dengan tuduh begini. Saya ini cerita lah, BAP begitu, Melayu begini, hancurlah Melayu. Tak semudah itu, saudara. Negara kita ini ada dia punya perlembagaan, ada undang-undangnya. Tidak sesiapa pun mengatasi perlembagaan dan tidak sesiapa pun mengatasi undang-undang. Saya kena ingat. Sebab itu saya melihat, saudara, bagaimana semalam, malam tadi tengok kenyataan. Saya rasa agak tidak baik, tidak molek apabila ada pula di kalangan ahli-ahli parlimen ataupun ahli-ahli yang baru dapat menang pilihan raya yang baru ni membuat kenyataan bahawa dah mesyuarat malam tadi Barisan Nasional dan minta ditangguhkan pertemuan dengan Agong. Saya kata ini juga ada tindakan yang agak biadab. Tuanku titah menghadap lah. Tuanku dah kata besok nak jumpa 10.30 pagi. Malam tadi sepatutnya putuskanlah segala permasalahan. Biarpun sampai 2 pagi, 3 pagi, 4 pagi, maupun sampai subuh. Selesaikan masalah kita. Sebab kerja rakyat digilik, segala kerja raja dijunjung. Pagi-pagi pergilah menghadap. Ini tidak. Akhirnya saya difahamkan pagi tadi Presiden UMNO bersama dengan Datuk Mak Hassan menghadap
Duli Yang Mulia Tuan Agong bersama dengan Siswa Barisan Nasional Datuk Seri Utama Dr. Zamri Abdul Kadir, dan diterangkan keadaan. Itu caranya. Saya yakin tentulah Presiden UMNO menderaskan pada tuanku, kalaupun ada surat akuan bersumpah yang ada orang kirim dan sebagainya, itu boleh dianggapkan tidak sah. Kerana semua calon-calon yang waktu bertanding dahulu, sewaktu menerima watikah sebagai calon, mereka telah pun menandatangani perjanjian di antara mereka dengan Presiden UMNO ataupun Pengerusi Barisan Nasional, bahawa mereka bersetuju memberikan kuasa kepada Presiden dan Pengerusi untuk berunding dalam menetapkan apa corak kerajaan yang akan dibentuk selepas pilihan raya. Itu ada dalam perjanjian. Tiba-tiba sekarang ni tak setuju, nak pecat pun pecatlah. Kenapa sikap begitu? Kenapa anda harus bersikap sedemikian? Saya tengok ada 10 orang ni. Dapatan saya konon, saya tak tahulah, katanya 10 orang. Dan 2-3 orang tu orang lama. Saya tak mau sebutlah saya apa gunalah saya menjatuhkan maruah mereka. Saya tidak berhasrat untuk mengadu dombakan mereka. Tapi dapatan saya terdapat 10 nama. Saya melihat 10 nama inilah merupakan punca negara dalam keadaan huru-hara. Dah setuju pada Datuk Seri Zahid Hamidi, biarlah dia menghadap Tuanku Agong. Ini ketetapan kami. Saya bincangkan, ini keadaan. Ini saya akan buat laporan polis lah, itulah, inilah. Untuk apa? Dan malahan saya tengok ada juga kalangan mereka ni yang baru menang, baru jadi ahli parlimen. Sedangkan Presiden UMNO dah berkata sebelum pilihan raya dulu, sebelum nama-nama mereka dicalonkan sebagai calon, diturunkan sebagai calon pilihan raya, kita tidak mahu lagi melihat ahli-ahli parlimen daripada UMNO ni yang besar kepala. Itu kenyataan Presiden. Hayatilah. Kenapa sebelum kamu terima watikah, bagai nak erat kamu cium tangan beliau? Yang selalu saya katakan, bagai nak tembuk tangan tu, cium tangan Presiden. Dah menang nak tunjuk act. Presiden dah bagi tahu, kamu dah menang nanti, jangan besar kepala. Sikap inilah yang membuatkan rakyat benci dengan anda semua. Anda juga menyumbang tindakan begini, kebencian pada rakyat terhadap parti UMNO. Sebab itulah UMNO dihukum sebegitu teruk. Dulu kita kalah dengan 79 kursi. Kali ini kita kalah dengan hanya 30 kursi. Nasib baik tak ke laut semua. Jadi sikap-sikap begini, rakyat jadi marah. Baru dapat kuasa dah nak tunjuk. Ikut cakap saya tak setuju. Kalau begini pecat pun pecatlah saya. Kalau dipecat nanti apa jadi? Ada hilang jawatan. Ini keadaan saya katakan. Soal nak berdamai, nak berunding, biarlah kita ada ketua. Sebelum kamu dapat surat watikah dulu, setuju. Bagaimana? Saya setuju. Sign. Sebab memikirkan aku dapat jadi calon. Dah jadi calon, bergerak hulu kilir, sayalah calon yang diturunkan oleh UMNO Barisan Nasional. Terima kasih Datuk Seri Presiden. Saya berjanji pada rakyat, saya akan berkhidmat sebaik mungkin. Tapi bila kamu dah menang, kamu balon Presiden bagi nak gerak. What type of people you are? Orang yang tidak mengenang budi, orang yang tak menang jasa, kumpul juga 10 orang, tak bersetuju. Kamu tak setuju, kamu punya pasal lah. Sekarang ini, saat ini saya, tanpa 10 orang ini, saya dapatan saya, kerajaan tetap boleh dibentuk. Kerana jumlahnya sudah jadi besar. Jadi ingat besok, bila dah dapat pangkat, dah jadi terlantik Perdana Menteri, baru pula kelang kabut. Hilang, tercabut kasut nanti. Membodik pula Perdana Menteri. Ini adalah sikap-sikap anda. Saya merasakan orang macam ini sepatutnya sebagai warga UMNO. Saya cakap terus terang, saya orang UMNO. Saya tersinggung dengan sikap-sikap ahli-ahli parlimen yang sebegitu. Walaupun anda baru dilantik, baru dipilih oleh rakyat, anda sudah pun mengkhianati kepercayaan dan juga anda sudah mengkhianati apa yang rakyat berikan pada kamu. Presiden kata, jangan besar kepala. Yang paling penting santuni rakyat. Di saat negara mahu membentuk kerajaan, kamu jangan tunjuk pandai kamu. Akur, tuanku sendiri dah kata, bentuklah kerajaan unity government, kerajaan ini perpaduan. Tuanku minta kita bersatu padu. Kita akan menghadapi masalah lebih besar lagi lepas ini. Ini yang saya katakan sekarang ni, Syah, no manggil, full stop, betul. Tapi nak buat macam mana sekarang ni? Mereka boleh bertahan selama 5 tahun ataupun 4 tahun. Namun begitu, saya minta Presiden jangan berundur.
Masa nak minta jawatan dulu, nak dapat jadi pemilihan dulu, bagai nak lah sokong. Sekarang ni, presiden kena berundur. Ini satu hal lagi. Saya, sebenarnya saya cakap terus terang, orang yang menuntut Presiden UMNO untuk berundur diri adalah orang yang pertama sekali tak mengenang jasa. Nak suruh berhenti, semua kena berhenti. Orang yang paling utama kena berhenti, Perdana Menteri. Jangan disamakan, dulu masa Datuk Najib dulu, bila kalah, UMNO, Barisan Nasional kalah, dia berhenti. Waktu itu, Datuk Seri Najib adalah Presiden UMNO dan Perdana Menteri. Tapi kali ini ada pembagian kuasa. Datuk Seri Zahid jaga UMNO. Datuk Seri Ismail Sabri jaga kerajaan. Sebelum pilihan raya, Datuk Zahid ni nak menipu lah. Sebab katanya dia saja Ismail Sabri. Tidak mungkin. Mungkin ada pula kata-kata lain dipesan, lain dapat. Kononnya. Sampaikan Datuk Seri Zahid, okey, kita gunakan gambar-gambar walaupun sebenarnya tak boleh dibuat. Sebenarnya tak boleh. Kalau mengikut Akta Suruhanjaya Pilihan Raya, cuma Presiden Parti saja. Tak apalah. Gunakan gambar Datuk Seri Ismail Sabri sebagai poster boy. Dia jaja satu negara. Seandainya UMNO Barisan Nasional mendapat kepercayaan rakyat, maka calon daripada UMNO untuk Perdana Menteri ini tentulah Datuk Ismail Sabri. Itu pun tertakluk pada persetujuan Duli Yang Mahulia Pertuan Agong. Jadi UMNO ni ada Tok Madinahnya. Sekarang ni berhenti. Mana boleh begitu, saudara? Dia tak ada pun kata dia nak jadi jawatan apa-apa saat ini. Ini yang masalahnya. Kadang-kadang saya kata kadang-kadang nak balon dia orang ni. Habis kalau nak berhenti, tiba-tiba ada pula kata gantilah Datuk Ismail Sabri. Dia pun ditolak oleh rakyat. Kalau rakyat menerima beliau satu layar ni, gambarnya sebagai calon Perdana Menteri, menang besarlah UMNO Barisan Nasional. Tidak. Kalau gitu ganti dengan Tok Mak Hassan. Tok Mak Hassan adalah Panglima Perang. Beliau adalah sebagai pengurusi jentera pilihan raya. Dia bertanggungjawab pada semua aspek pilihan raya. Takkan nak suruh dia berhenti. Kita kena lihat, baru kalah. Sepatutnya Datuk Seri Zahid, Tok Mak Hassan, nak naik presiden yang lain, duduk berunding macam mana nak buat. Kapal kita ni rupanya tersadai juga akhirnya, ya. Dalam keadaan begini kita haruslah perbetulkan. Bagaimanapun kukuhkan perpaduan kita. Jangan biarkan anak buah berpecah belah. Santuni. Jangan, ini masalah apik lempang bersepah ni, saudara. Yang buat SD kononnya nak ada himpunan menuntut Zaid Hamidi undur. Nak ganti dengan siapa? Nak ganti dengan Datuk Ismail Sabri? Beliau juga sebagai Perdana Menteri yang gagal, kata Tan Sri Muhyiddin, dan wajah beliau seluruh Melaya digunakan untuk poster boy. Nak gantikan dengan Tok Mat. Tok Mat juga sebagai pengarah pilihan raya Barisan Nasional, gagal juga. Habis nak letak siapa? Sebab itu saya katakan tak sepatutnya perkataan undur tak perlu ada. Patutnya semua sekarang ni yang ada di Majlis Tinggi, saat ini Majlis Tinggi tengah bersidang. Mungkinlah bagi nak gerak lah kena balon presiden. Okey, nak balon tak ada masalah. Tindakan presiden silap hari tu. Ini dia pun take note. Tindakan presiden tak betul yang ini. Kena ingat saudara. Nak komplain boleh. Lepas pilihan raya ni kita buat postmortem. Pertama sekali peruntukan tak cukup. Sedarlah UMNO parti yang telah jadi miskin. Selepas kita ditumbangkan dalam pilihan raya 2018. Memang kita tak punya duit. Cuma yang agak menghairankan kita, bagaimana Parti Perikatan Nasional boleh punya banyak wang. Kerana dia jadi kerajaan sekejap saja. Ini persoalannya, tapi kita haraplah lepas pilihan raya nanti perlulah dikaji semula lah. Kita tak nak tuduh apa-apa, saudara. Tetapi janganlah nak salahkan presiden. Kaji balik, peruntukan tak cukup. Maka sekarang ni berusahalah pimpinan supaya mencari dana-dana politik agar UMNO dalam pilihan raya akan datang, kita cukup jumlah kewangan. Jangan lupa saudara, kita dah ada pilihan raya lagi. Pilihan raya 6 negeri. Nak masih bergamuk suruh berundur, siapa pula nak menandatangani watikah? Dan UMNO ada perlembagaan. Ada cara nak turun. Kalau tak setuju, dalam tempoh 6 bulan nanti, berkempen daripada sekarang. Tapi masa berkempen, janganlah memalukan orang. Jangan tuduh orang ni, semua orang ada kesilapan. Saya cakap terus terang, sekarang ni dah tular dah. Ada sesurat saya tampak tu, bagaimana kontrak
ratusan juta saudara. Kontrak yang cuba dilakukan secara running close dah pun terdedah. Bagaimana nanti? Apakah Suruhanjaya Pencegahan Rasuah tidak akan menyiasat? Ini jangan lupa saudara. Sebab itu saya kata janganlah kita nak nunding tangan kat orang, 3 jari tunding kat kita. Jadi Datuk Seri Zahid sebagai Presiden berusaha dia untuk membangkitkan semula UMNO yang tewas bagai pahlawan yang luka. Bangun. InsyaAllah masa akan datang boleh lagi. Jadi apa masalahnya? Secara Datuk Seri Anwar Ibrahim dah berapa kali jatuh bangun. Tak ada pun ahli dan pemimpin PKR dan PN desak undang. Betul Saudara Amir Mokhtar, saya setuju. Berapa kali Parti Keadilan wuyup di Melaka, wuyup di Johor. Pilihan raya umum pun pernah sekali dulu tu saya Kak Wan seorang aja menang. Tak ada pula dia orang suruh berhenti. Kenapa kita ni nak tunjuk pasal kepala sangat? Ni saya dengar pula ada pimpinan parti-parti dalam gabungan Barisan Nasional. Saya tak mau sebutlah parti apa pun, nanti saya seolah-olah saya ni bersikap presis. Saya kata kalau kamu nak menyalahkan orang, lihat apakah parti kamu menang. Malahan ada juga presiden parti gabungan juga kalah. Nak suruh orang berhenti, kamu macam mana? Nak suruh macam Dr. Mahathir. Zahid ni mesti bermarah berhenti. Kamu berhentilah, kamu kalah teruk di Langkawi. Hilang wang pertaruhan. Jadi jangan dan saya nak harapkan supaya ahli-ahli parti yang bukan ahli UMNO, tambah-tambah lagi daripada Parti Bersatu PBM, daripada PAS, jangan campurlah hal rumah tangga orang. Jaga rumah tangga anda. Sabar, jangan ingat UMNO takkan bangkit. InsyaAllah kita akan bangkit. Saya yakin. Jadi saya harap Datuk Seri Zahid Hamidi jangan terperangkap dengan acuan politik mereka yang sebegitu. Saya nampaklah bahawa penyatuan antara Datuk Seri Zahid dengan Tok Mat Hassan, dengan naik presiden, okey. Ada juga naik presiden UMNO yang kalah. Datuk Seri Mahathir Khalid kalah. Tak ada pula kita nak suruh dia berhenti. Terus kalah perjuangan ini. Kalah menang adat pertandingan. Saudara.